ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu ini berselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lamah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita yang pertama pada hari Ahad ini pada tahun yang baru, iaitu tahun 2021 ni. Pada tahun yang baru ini, pada sesi yang pertama, kita nak mulakan insya-Allah dengan sebuah kitab yang baru. Kalau previously kita pernah syarahkan kitab yang pernah dikarang oleh Dr. Nazih Hamad berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan yang haram dan najis dalam makanan dan ubat-ubatan. Bagi tahun ini pula kita nak mulakan dengan satu kitab yang baru yang diberikan judul Q&A Fiqh Perubatan yang dikarang oleh pengarangnya iaitu Dr. Muhammad Rafiqi, okay, yang dikarang dalam bahasa Melayu. Jadi pada hari ini insya-Allah Ta'ala kita nak kongsi dengan antum sebelum kita nak kupaskan bab-bab yang ada, the chapters yang ada kat dalam kitab ini, kita nak mulakan dengan sedikit pengenalan kepada kitab Q&A Fiqh Perubatan yang dikarang oleh Dr. Muhammad Rafiqi ini. Jadi nama kitab yang diberikan adalah Q&A Fiqh Perubatan, dan bagi mereka yang barangkali kalau kita beli kitab ini kat kedai, kita akan dapati yang isi kandungan kitab ini disusun menurut manhaj ataupun kaedah soal jawab. So dia ajukan satu soalan, kemudian dia jawab soalan tersebut. Untuk mudahkan, untuk simplifykan isu-isu yang barangkali rumit, isu-isu yang barangkali kompleks, dia olah dalam bentuk soal dan jawab untuk mudahkan bagi golongan para pembaca untuk memahami buku ini. Buku ini dikarang oleh seorang individu bernama Dr. Muhammad Rafiqi, dan Dr. Muhammad Rafiqi ni kalau kita lihat kepada latar belakang pengajiannya, dia latar belakang pengajiannya dalam bidang agama, especially dia merupakan seorang graduan dalam bidang syariah. Dia ada degree sarjana muda dalam bidang syariah Islamiyah yang beliau dapat daripada Universiti Al-Azhar. Dan dalam masa yang sama juga, dia mempunyai kelulusan dalam bidang kedoktoran. Jadi, seseorang yang ada gabungan antara dua kepakaran. Pertama adalah dalam bidang syariah dan yang kedua adalah dalam bidang perubatan. Jadi, kebiasaannya orang kalau dia ada kepakaran dalam bidang syariah dan dia juga ada kepakaran dalam bidang perubatan, dia lebih layaklah untuk membahaskan isu-isu semasa, especially yang berkaitan dengan bab-bab perubatan. Jadi insya-Allah mula daripada malam ini kita nak menerokai kitab yang dikarang oleh Dr. Muhammad Rafiqi. Dan sebelum sang pengarang dia mulakan dengan chapter yang pertama, sebelum dia mulakan dengan bab yang pertama, Dr. Muhammad Rafiqi dia tulis dalam introduction-nya, dalam mukadimahnya, kenapa dia tulis kitab ni. So di antara sebab motivating factors yang menyebabkan dia menulis kitab ini adalah pada pandangan beliau isu fikih perubatan ni seringkali dipersoalkan oleh kebanyakan orang, especially masyarakat Islam. Ada banyak persoalan berkaitan dengan isu-isu fikih perubatan, isu-isu semasa. Orang tanya, "Ustaz, boleh tak kita dermakan organ?" Orang tanya, "Ustaz, orang Islam ni boleh ke buat cosmetic surgery ataupun plastic surgery?" Orang tanya, "Ustaz, orang Islam boleh ke ambil vaksin?"
Jadi ada banyak soalan berkaitan dengan perubatan yang seringkali ditanya oleh masyarakat, dan isu-isu ini dibahaskan, dibincangkan di peringkat antarabangsa kan oleh para ulama syariah kita dan juga oleh pakar-pakar doktor, especially the Muslims. Jadi bila lihat banyak sangat orang question ataupun persoalkan tentang hukum hakam, perkara-perkara yang berkaitan dengan perubatan, yang especially yang ada kaitan dengan fikih, yang ada kaitan dengan hukum hakam, itu merupakan salah satu faktor yang membuatkan dia ingin menulis berkaitan dengan fiqh perubatan. Dan pada pandangan beliau juga, iaitu Dr. Muhammad Rafiq ini, beliau berpandangan yang topik berkaitan dengan perubatan menjadi satu keperluan bagi setiap individu. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ada kalanya kita sihat dan ada kalanya kita sakit. Kata Dr. Muhammad Rafiqi dalam kitabnya, bila kita sakit, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang, Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka dengan penyakit. Ada penyakit yang ringan dan ada juga barangkali penyakit yang berat. Jadi bila kita sakit, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita sihat, kita tak sakit, kita pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan difikirkan yang bila sakit saja kita diuji, sedangkan dalam keadaan sihat kita tak diuji. Tidak. Kata Dr. Muhammad Rafiqi dalam mukadimah kitabnya, bila kita sakit kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sihat pun sebenarnya kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. And memang kehidupan ini, kehidupan kat dunia ini adalah satu bentuk ujian, especially bagi manusia, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup kat dunia ini, kita akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai satu pengenalan kepada kitab Q&A Fiqh Perubatan ini merupakan di antara topik-topik yang dibahaskan, topik-topik utama yang dibahaskan oleh sang pengarang kitab ini. Beliau mulakan dengan sesuatu yang simple, sesuatu yang basic berkaitan dengan asas-asas fiqh perubatan. Kita ni orang-orang Islam, para ulama Islam sebelum membahaskan tentang hukum hakam, ni boleh ke tak boleh, derma organ boleh ke tak boleh, ambil vaksin boleh ke tak boleh. Sebelum kita nak bahaskan benda-benda ni, kata Dr. Muhammad Rafiqi, adalah penting kan untuk kita mengetahui asas-asas dalam fiqh perubatan. Beberapa prinsip-prinsip yang penting. Macam mana ulama nak keluarkan hukum berkaitan dengan isu-isu fiqh perubatan? Apakah asas-asas yang perlu diketahui oleh seorang Muslim? Apakah prinsip-prinsip utama yang perlu diketahui oleh seorang Muslim? Jadi Dr. Muhammad Rafiqi dia gariskan terlebih dahulu beberapa asas-asas yang penting yang perlu diketahui oleh setiap orang Islam sebelum nak bincangkan tentang fiqh perubatan. Kemudian Dr. Muhammad Rafiqi dalam kitabnya ini juga dia bahaskan tentang doktor dan etika perubatan. Ini juga adalah salah satu perkara bidang yang dibahaskan oleh para ulama kita tentang etika perubatan. Yang ketiga, beliau bahaskan dengan panjang lebar berkaitan dengan hukum berubat. Kita kalau sakit, apa hukum kita mengambil mencari rawatan? Adakah hukum dia sunat? Adakah hukum dia mubah dibenarkan? Adakah hukumnya wajib? Ini juga turut dibincangkan oleh ramai daripada kalangan para ulama syariah kita. Juga yang dibahaskan adalah berkaitan dengan tahara ataupun bersuci. Kalau orang tu sakit, kan, kalau dia tangannya kena bandage, macam mana dia nak bersuci, macam mana dia nak ambil wudu, macam mana dia nak mandi hadas. Kan? Jadi dibahaskan juga berkaitan dengan bab taharah, iaitu bab bersuci. Antara perkara yang disentuh dalam kitab ini juga adalah berkaitan dengan solat pesakit dan doktor. Macam mana seorang pesakit nak mendirikan solat dia. Sama juga dengan doktor perubatan. Macam mana dia nak mendirikan solat kalau sekiranya waktu operation, waktu pembedahan yang dilakukan itu bertembung dengan waktu solat. Especially waktu-waktu yang mana timing untuk solatnya adalah singkat, seperti waktu maghrib. Waktu maghrib sekitar jam 7 malam, 8 lebih dah habis dah waktu maghrib. Jadi kalau seorang doktor perubatan, dia ada pembedahan yang harus dia lakukan. Dan pembedahan tersebut bermula sebelum waktu maghrib.
dan dia berakhir selepas waktu maghrib. Jadi macam mana dia nak solat maghrib sebagai contoh. Juga turut dibahaskan dalam kitab ini adalah tentang puasa pesakit. Macam mana seorang pesakit nak melaksanakan ibadah puasanya. Adakah diberikan keringanan, kelonggaran untuk tidak berpuasa? Turut dibahaskan dalam kitab ini adalah berkaitan dengan kesuburan dan pencegahan kehamilan. Jadi boleh tak orang-orang Islam, especially Muslimah, kan, melakukan perkara-perkara yang tertentu untuk mencegah kehamilan? Adakah itu dibenarkan daripada sudut perspektif Islam? Antara yang dibahaskan dalam kitab ini juga adalah tentang menderma organ. Adakah mendermakan organ kita kepada orang lain, baik orang Islam ataupun orang yang bukan Islam, adakah itu dibenarkan ataupun tidak dibenarkan? Apa pandangan ulama semasa kita berkaitan dengan isu ini? Dan juga dibahaskan adalah tentang pembedahan dan kosmetik. Tentang kosmetik surgery, kan, adakah itu dibenarkan dalam Islam? Dan banyak isu-isu perubatan yang lain yang dibahaskan oleh Dr. Muhammad Rafiqi ni dalam kitabnya berkaitan dengan Q&A fake perubatan. Last sekali dalam kitab ini beliau juga menyenaraikan hadis-hadis yang palsu berkaitan dengan perubatan yang berkaitan dengan rawatan yang disandarkan kepada Nabi SAW, tetapi hadis-hadis tersebut bukanlah hadis-hadis yang sahih, yang perlu diingatkan kepada masyarakat agar tidak menyebarkan hadis-hadis tersebut. Jadi itulah merupakan di antara tajuk-tajuk utama dalam kitab ini yang dikarang oleh Dr. Muhammad Rafiqi. Pada malam ini kita nak mulakan dengan sesuatu yang simple, sesuatu yang mudah. Kita nak lihat kepada bab yang pertama. Bab yang pertama diberikan judul oleh Dr. Muhammad Rafiqi sebagai asas-asas fik perubatan. Sebelum Dr. Muhammad Rafiqi dia bahaskan tentang asas-asas fik perubatan, beliau bahaskan terlebih dahulu tentang pengertian maksud daripada fik perubatan. Apa yang dimaksudkan dengan fik perubatan? Jadi sebagaimana kita lihat dalam istilah ini, fik perubatan, dia mengandungi dua perkataan. Yang pertama adalah perkataan fiqh itu sendiri, dan perkataan yang kedua adalah perubatan. Jadi Dr. Muhammad Rafiqi dia mula untuk bincangkan fikih ni, kata beliau, daripada sudut bahasa ada kaitan dengan makna kefahaman. Bahkan sebahagian di kalangan ulama berpandangan fikih ni bukan sekadar kefahaman, tetapi fikih ni adalah kefahaman yang mendalam. Sebab itu kata Nabi SAW dalam sepotong hadis, Nabi SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah Subhanahu wa taala gunakan baginya kefahaman yang mendalam dalam agama. Yufaqihu fid-din. Jadi daripada sudut bahasa, fikih ni ada sebahagian ulama berpandangan fikih membawa erti kefahaman ataupun faham, dan ada juga di kalangan ulama yang berpandangan fikih ni daripada sudut bahasa ada kaitan dengan makna kefahaman yang mendalam. Tapi kebiasaannya lah fikih ni kalau kita gunakan dalam daily conversation, kan, especially di kalangan para penuntut ilmu, bila digunakan perkataan fikih daripada sudut istilah, kebiasaannya dimasukkan adalah hukum hakam syarak. Itu yang kita belajar kelas-kelas agama dinamakan sebagai kelas fikih. Dan kita lihat intipati fikih ni adalah kita belajar tentang hukum hakam. Dan hukum tu tak lari daripada 5. Sama ada sesuatu itu wajib, ataupun sunat, ataupun mubah. Mubah maksudnya dibenarkan, ataupun makruh, ataupun haram. Kebiasaannya, perbahasan tentang fikih tak lari daripada 5 hukum ni. Dan itu yang kita belajar dalam fiqh. Ada fiqh berkaitan dengan ibadat, tentang tata cara solat, tentang puasa, tentang haji. Ada fiqh tentang muamalat, berkaitan dengan jual beli, akad wasiat, akad hibah, akad hadiah. Ada yang berkaitan dengan jenayah, ada yang berkaitan dengan politik. Jadi kita akan lihat fikih itu adalah satu cabang yang luas. Cuma dalam kitab ini, Dr. Muhammad Rafiqi ni,
pengarang kitab dia bukan nak memberi tumpuan kepada semua jenis fikih, dia nak beri tumpuan kepada fiqh yang ada kaitan dengan perubatan. Jadi perubatan ni adalah salah satu cabang ilmu yang diberikan tumpuan berkaitan dengan nak mengenal pasti penyakit, nak merawat penyakit, mengambil langkah-langkah pencegahan daripada terkena penyakit, itulah bidang perubatan. Jadi, fiqh perubatan ni yang dimaksudkan oleh sang pengarang kitab ini adalah fiqh perubatan, kata beliau, kata sang pengarang, merujuk kepada skop permasalahan dan perbahasan, khususnya hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang perubatan menurut Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam kitab ini, fiqh perubatan, kata sang pengarang kitab ni adalah dia nak bahaskan tentang hukum hakam especially. Hukum hakam apa? Hukum hakam yang berkaitan dengan bidang perubatan. Yang tadi isu-isu yang kita bangkitkan tadi itu dibahaskan. Banyak sangat isu yang disebutkan, disenaraikan dalam kitab ini. Menurut Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada dua sumber utama yang dijadikan sebagai pegangan ataupun sandaran para ulama kita dalam nak membincangkan isu-isu semasa, khususnya berkaitan dengan perubatan. Dua sumber utama tersebut adalah Al-Quran yang merupakan kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu wa taala, dan sumber yang kedua adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kata-kata ataupun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah lah dalam kuliah Isyak kita dalam di masjid secara live di Facebook ini, kita akan bahaskan isu-isu semasa yang ada kaitan dengan perubatan menurut kacamata ramai daripada kalangan para ulama syariah kita. Dan dalam bab yang pertama, Dr. Muhammad Rafiqi, sang pengarang kitab ini, dia juga membahaskan, letakkan satu topik, subtopik dalam bab yang pertama ni, berkaitan dengan fiqh perubatan menurut kacamata Islam. Menurut beliau, fiqh perubatan ni, daripada sudut Islam ni, kebiasaannya tak lari daripada tiga perkara ini. Yang pertama sekali adalah kaitan antara perubatan dan akidah. Bila kita bahaskan isu-isu perubatan, ada dalam sebahagian isu ni, dia berkaitan dengan bab-bab berkaitan dengan akidah. Ada orang sakit, kan, mereka berusaha untuk mencari rawatan. Tapi tanpa mereka sedari, cara mereka berusaha mencari rawatan, kadang-kadang ada unsur-unsur kesyirikan dalam rawatan yang mereka lakukan tu. Dan sebagaimana kita maklum, segala bentuk syirik, kesyirikan tidak diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya bila bahaskan tentang perubatan, tak lari daripada perbincangannya kaitannya dengan syariah ataupun syariat. Bahaskan tentang hukum hakam. Dan ada banyak sangat isu-isu semasa yang berkaitan dengan perubatan ni. Orang tanya tentang abortion, menggugurkan kandungan, boleh ke tak boleh. Orang tanya tentang cosmetic surgery, boleh ke tak boleh. Orang tanya tentang injection ketika puasa, batal puasa ke tak batal puasa. Orang tanya tentang penggunaan inhaler bagi orang yang asma pada siang hari bulan Ramadan, batal puasa ke tidak. Banyak sangat isu-isu semasa yang berkaitan dengan fiqh perubatan. Dan yang ketiga adalah bila bahaskan tentang perubatan, tak dapat lari untuk bincangkan kaitan perubatan dengan akhlak ataupun adab. Akhlak seorang doktor, etika seorang doktor, doktor perubatan, etika seorang pesakit, etika yang harus ditunjukkan oleh masyarakat awam kan terhadap golongan pengamal perubatan.
Jadi kata Dr. Nazir Ahmad, kaitan antara fiqh perubatan dengan Islam kebiasaannya tak lari daripada 3 area ni. Yang pertama, kaitan antara perubatan dengan bab-bab akidah, perbahasan akidah. Yang kedua, perbahasan tentang perubatan dan juga berkaitan dengan syariat. Dan yang ketiga adalah perubatan dan kaitannya dengan akhlak. Dan ini 3 perkara dibincangkan oleh Dr. Muhammad Rafiqi, sang pengarang kitab ini, dalam kitabnya ini. So dia ada banyak bab. Sebahagian bab dia bahaskan tentang syariat ataupun fikih. Sebahagian bab dia ada bahaskan tentang kaitan antara perubatan dengan akidah. Dan sebahagian bab juga dia ada bahaskan tentang perubatan dan kaitannya dengan akhlak. Selepas memberikan definisi ataupun pengertian berkaitan dengan fiqh perubatan ni, sang pengarang kitab ini dia mula untuk membincangkan tentang asas-asas fiqh perubatan. Jadi dalam bab yang pertama, sang pengarang kitab ini dia ada senaraikan beberapa asas-asas yang penting yang berkaitan dengan fiqh perubatan yang perlu diketahui oleh setiap Muslim sebelum nak bincangkan tentang hukum hakam berkaitan dengan fiqh perubatan. Oleh kerana asas yang dia letakkan dalam kitab ni ada beberapa. Jadi saya akan bahaskan yang asas yang pertama terlebih dahulu pada malam ini. Apakah asas pertama yang perlu diketahui oleh orang-orang Islam berkaitan dengan fiqh perubatan? Pertama sekali kata sang pengarang kitab ini, asas pertama yang penting adalah fiqh perubatan berasaskan prinsip-prinsip umum daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi bila kita bahaskan tentang perkara-perkara yang ada kaitan dengan perubatan, especially bila kita bahaskan tentang hukum hakam, isu-isu perubatan semasa, kita perlu tahu yang para ulama bila keluarkan pandangan mereka berkaitan dengan isu-isu perubatan semasa, mereka ada sandaran mereka. Sandaran mereka merupakan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Al-Quran, yang terdapat dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajaran-ajaran yang bersifat umum yang terkandung dalam wahyu, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah prinsip-prinsip tersebut? Salah satu prinsipnya yang pertama sekali adalah umat Islam dibenarkan, malah digalakkan untuk berubat. Nanti ada special chapter yang dikhususkan oleh sang pengarang kitab ini tentang perbincangan ulama semasa tentang hukum berubat. Kita kalau sakit ni, apa hukum kita berubat? Yang pentingnya adalah dibenarkan kita berubat. Bahkan ramai juga di kalangan ulama berpandangan digalakkan sangat untuk kita berubat. Itu termasuk dalam ikhtiar kita. Itu termasuk dalam usaha kita. Barangkali ada yang mengatakan, tak apa Ustaz, kita sakit, kita tawakal je kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini timbul satu persoalan, apa maksud tawakal? Kalau kita rujuk balik dalam kitab-kitab berkaitan dengan akhlak, para ulama kita mengatakan, tawakal tu dia ada 2 komponen. Pertama sekali adalah kita berusaha. Dan yang kedua, kita serahkan nasib kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tawakal. Tawakal terdiri daripada 2 komponen yang penting. Usaha dan kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan tawakal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil sebagai tawakal dengan waw yang panjang. Yang diajarkan oleh Nabi kepada kita adalah tawakal dan bukan tawakal. Tawakal ada 2 komponen penting, berusaha dan yang kedua, serahkan kepada Allah. Sama juga sebagai seorang pelajar, kalau dia ada examination, dia nak menghadapi peperiksaan, macam mana dia cara tawakal dia? Cara tawakal dia adalah first kali berusaha, iaitu dengan dia buat revision, dia ulang kaji. Lepas dah ulang kaji, dia buat exam tu, dia tawakal pada Allah. Dia serahkan kepada Allah. Itu adalah tawakal yang sebenarnya, bila diiringi dengan usaha. Jadi ramai di kalangan para ulama semasa, mereka galakkan sangat, mereka anjurkan sangat.
Orang-orang Islam, kalau sekiranya kita sakit, kita mencari rawatan, kita berusaha bertanya kepada golongan yang pakar. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada golongan yang berilmu kalau sekiranya kamu tidak mengetahui. Prinsip yang kedua yang perlu diketahui yang diambil daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaedah mengubati penyakit mestilah tidak sesekali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Yes, kita berusaha untuk mencari rawatan. Yes, kita berikhtiar untuk mencari rawatan. Tapi biarlah usaha yang kita lakukan itu selari dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selari dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan usaha-usaha ataupun ikhtiar yang mana bercanggah dengan ajaran Allah atau bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sakit cari rawatan tapi mereka gunakan usaha ataupun cara rawatan yang ada unsur-unsur kesyirikan. Dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi perlu kita sedar akan prinsip kedua ni yang penting, iaitu kaedah mengubati penyakit tak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan prinsip yang ketiga, yang juga merupakan yang terakhir yang kita nak kongsi pada malam ini, adalah kuasa penyembuhan bagi segala penyakit adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni kita hanya berikhtiar. Kita sakit, kita cari rawatan. Sembuh tak sembuh bukan di tangan kita. Sembuh tak sembuh bukan di tangan doktor. Sama ada kita sembuh ataupun tidak, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu disedari, kan? Dan kita semua yakinlah sebagai orang Islam, kita ni setakat berusaha dan kita dianjurkan berusaha. Kan? Tapi sama ada kita sembuh ataupun tidak, itu adalah authority Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita nak mulakan dengan sesuatu yang mudah terlebih dahulu, berkaitan dengan asas pertama tentang fiqh perubatan itu berasaskan prinsip-prinsip umum daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kesimpulan sebelum saya mengundurkan diri pada malam ini, pada sesi malam ini kita ada sentuh lebih kurang 4 poin yang penting. Pertama sekali kita introduce, kita kenalkan kepada antum sekalian tentang pengenalan kepada kitab ini. Kitab yang berjudul Q&A Fiqh Perubatan yang dikarang oleh Dr. Muhammad Rafiqi yang ada kelulusan dalam bidang syariah Islamiah daripada Al-Azhar dan dalam masa sama juga ada kelulusan dalam bidang kedoktoran. Kemudian kita bahaskan tentang fiqh perubatan. Jadi fiqh perubatan ini senang kata adalah hukum hakam yang ada kaitan dengan isu-isu perubatan. Kemudian kita bahaskan tentang fiqh perubatan menurut kacamata Islam, tak lari daripada 3 area. Kaitan antara perubatan dengan akidah, kaitan antara perubatan dengan syariah, dan kaitan antara perubatan dengan akhlak. Dan last sekali, kita bahaskan tentang asas pertama fiqh perubatan. Kita katakan tadi fiqh perubatan ini diambil daripada prinsip-prinsip umum, ajaran-ajaran daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini saya nak berpada setakat di sini. InsyaAllah pada sesi yang akan datang kita akan bahaskan pada sesi kedua kita tentang asas yang kedua berkaitan dengan fiqh perubatan. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan pada malam ini, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, ada kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.